Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma ma'alamtika antal halim. Innaka antal alimul hakim. Assalamualaikum, salam sejahtera. Khabar semua? Bersalam doktor. Semua macam mana? Dah tengok video transportation hari tu? Boleh buat tak exercise? Cuba buat tak? Tak apa faham doktor. Tak berapa faham yang mana? Tak boleh check balik. Cuba buat tak? Dah hantar ke belum? Belum. Belum hantar tak apa. Buat sampai siap, lepas tu hantar juga Jangan tak hantar je. Mesti hantar. Tak apa.
untuk transportation tu kalau kamu tak siap lagi, boleh cuba siapkan lepas ni. Untuk kelas hari ni, saya nak cakap tentang quiz tentang assessment kamu lah semua dah scan ya? Saya stop sharing. Saya nampak muka saya. Saya online dari rumah hari ni. Okey. Berkenaan dengan quiz 2 hari tu kita cakap kita nak buat quiz 2. Quiz 2 kita akan buat pada hari Ahad minggu depan Hari Ahad minggu hadapan. Buat waktu kelas lah. Tapi saya akan buka pada pukul 8 pagi untuk kamu download lah sebab quiz 2 ni bukannya multiple choice ke apa ke, dia kamu kena buat pengiraan tu atas kertas kamu sendiri dan kemudian kamu kena upload masuk dekat online learning pada hari yang sama tempoh dia sampai pukul 11 je saya buka untuk quiz 2. Untuk membolehkan kamu upload, download semua kan. Jadi saya bagi masa pukul 8 hingga pukul 11. So gunakanlah waktu kelas tu untuk siapkan quiz tu. Sebenarnya tak panjang mana pun soalan dia. Quiz 2 ni akan cover chapter 3 dan chapter 4. So dia tak ada kaitan dengan transportation lah. Untuk yang kamu buat exercise transportation tu tak apa. Boleh teruskan buat, nak hantar selepas quiz pun tak apa. Saya masih terima Boleh? Ada soalan tak? Untuk quiz 2. Quiz 2 berapa topik masuk Doktor? Quiz 2 topik je. Chapter 3 dan chapter 4. Maksudnya yang model formulation tu. Kamu kena tahu macam mana nak buat model. So study yang tu lah. Lepas tu kamu kena tahu macam mana nak solve guna simplex. Simplex method chapter 4. So 2 chapter je. Quiz 1 kita dah cover chapter 1 dan 2 kan. So quiz 2 kita akan cover chapter 3 dan 4. Ada soalan lagi tak? Tanya je, tak apa, saya akan jawab. Nampaknya untuk exercise transportation ni cuma 2 orang je yang hantar. Apa yang tak hantar lagi boleh teruskan buat nanti Okay. Ada soalan tak tentang quiz 2? Ada berapa soalan Soalan quiz 2 Sekejap tengok. Untuk quiz 2 chapter. Soalan dia ada 3 kalau tak silap saya. Tapi soalan esei lah. Bukan esei macam struktur lah Kamu kena buat model. So saya macam mana nak bentuk model tu kamu kena tengok balik chapter 3 Kita ada berapa examples tu. Ada 5 example kan. Kamu belajar tentang product mix, tentang investment, tentang apa lagi? Transportation, plan examples. Lepas tu kita ada advertisement tu. Kita punya nak buat promotion apa semua tu. Yang tu satu lagi, yang 5 example tu. So boleh tengok lah macam mana nak develop. Basically kamu kena faham yang 3 step tu je. Kamu kena identify decision variables. Kamu kena tahu macam mana nak develop objective function. Dan macam mana nak develop model constraint. Yang tu chapter 3. Chapter 4 simplex method. Simplex method ni make sure kamu faham betul-betul macam mana cara nak solve the problem guna simplex method. Dan kamu kena tahu macam mana nak solve untuk minimization dan juga maximization lah. Dua-dua akan cover. So kena bagi betul-betul faham lah.
Tapi tak apa sebab kamu boleh download kan. Boleh je nak rujuk. Yang penting kamu buat on time. Hantar on time. Kamu boleh je nak rujuk nota pun. Sebab boleh download dan buat sendiri dalam tempoh 3 jam. Saya bagi masa 3 jam. Untuk download, kamu boleh tulis sendiri atas kertas kamu. Lepas tu scan, upload dekat online learning. Kalau tak boleh scan, ambil gambar, masukkan dalam Words pun boleh. Tapi make sure jelas lah, janganlah ambil gambar lepas tu gelap lah. Jadi saya tak nampak kamu punya jawapan tu. So make sure pengiraan kamu tu jelas supaya saya boleh bagi markah. Boleh faham? Apa saja cara lah. So untuk upload tu saya dah buka. Untuk file dia sama ada kamu nak hantar dalam bentuk Words ataupun PDF lah ya. Words atau PDF sahaja. Jangan bagi gambar. Gambar nanti susah lah sikit saya nak bagi markah. Jadi untuk memudahkan saya memberi markah lah. Kalau kamu buat saya mudah, senang sikit saya nak bagi markah. Kalau kamu buat saya susah, nanti saya hilang mood. Okey? Ada apa-apa soalan lagi tentang quiz 2? So dia macam essay lah sikit Okay, boleh? Boleh Doktor. So ada 3 soalan utama. Saya dah buka quiz 2 ni. 3 soalan utama, 1 soalan untuk transportation. Untuk apa? Chapter 3 model application. Dan ada anak dia, ada 4 anak dia. So kamu akan jawab lah berdasarkan soalan. Untuk simplex ada 2 soalan utama lah. 1 untuk maximize, 1 lagi untuk minimize. Kalau tak silap saya lah. Yang penting kamu kena baca soalan tu betul-betul. Supaya tak tersilap menjawab. Okey? Jangan bergantung sangat pada tips saya ni. Okey, ada soalan lagi tak pasal quiz 2? Doktor, cukup ke 3 jam tu Doktor? Nak kena scan pula, nak kena hantar pula. InsyaAllah cukup. Kalau kamu ada masalah, beritahu saya. Tapi yang penting kamu kena start pukul 8 kamu dah boleh buka dah. Pukul 8 tu dah boleh download dah soalan tu. Kalau ikutkan tu, kalau buat dalam kelas, kejap je. Soalan ni dalam setengah jam boleh siap dah. Kalau kamu faham lah. Kalau tak faham yang jadi lambat tu. Tapi saya rasa cukup lah 3 jam tu. Kalau tak ada masalah ke apa ke. Kalau ada cukup. Kalau nak scan, tak boleh scan tak apa. Kamu boleh ambil gambar je. Ambil gambar, masukkan dalam Words. Boleh tak buat macam tu? Boleh kan? Masukkan dalam Words, ambil gambar, kamu boleh share je dekat mana-mana. Banyaklah cara dia sekarang ni. Kamu lagi pandai dari saya rasanya. Okey? Boleh Kalau tak reti boleh tanya kawan-kawan lah macam mana. Kalau tanya saya macam tu je lah. Kamu ambil gambar masuk dalam Words. Kalau tak ada scan lah. Kalau boleh scan lagi bagus sebab lebih kemas kan, lebih cantik. Kalau rasanya kat phone pun ada scan juga kan. So boleh macam-macam lah kaedahnya. Yang penting file tu kena upload sebelum pukul 11. Alright. Habis tentang quiz 2. Tak ada soalan Okay, clear. So hari Ahad jangan lupa hari Ahad quiz 2 tu. Okay. Kita sekarang dah habis 5 chapter. Biasanya sebelum cuti ni saya habis 4 chapter dan kita akan buat midterm exam. Tapi sekarang ni tak ada dah lah midterm exam ni sebab kita dah guna secara sepenuhnya online kan. Kita dah tak ada exam. Jadi saya akan gantikan dengan quiz mungkin. Kalau tak ada quiz tu mungkin saya akan tengok markah daripada komitmen kamu lah. Exercise yang kamu dah hantar tu. Bergantung pada keadaan. Tapi yang penting sekarang ni yang saya nak mention dekat kamu berkenaan dengan group assignment. Sebelum masuk group assignment, saya nak tanya individual assignment semua dah okey ke?
assignment. Buat tak? Kau dah lupa? Sibuk berbuka puasa sampai lupa. Hello? Macam mana dengan individual assignment kamu? On the way lah kata. Tak siap sepenuhnya lagi. Jadi maksudnya tak ada masalah lah ya? Tak sure sebab kita buat yang senang tu. Individual assignment tu apa dia? Yang Dia individual assignment. kepentingan MS tu lah. Ada 6 orang je yang dah hantar assignment. Writing communication ni, kamu kena menulis buat essay. Sekejap, ada satu ke ada dua dah teh? Alamak, tercampur pula. Satu je kan? Satu je individual assignment. Ya, yeah. Alamak. Yang saya bagi sekali dengan rubrik ada 5 topik. Kamu kena pilih satu topik dan buat essay. Essay dia tak panjang pun, 3 hingga 5 page. Kamu cuma kena masukkan reference. Kena quote lah apa yang kamu guna kan sebelum tu. Masukkan reference, kena buat ikut format saya dah bagi format dah. Silap. Kamu kena check balik jangan lupa pula. Bila kena hantar individual assignment ni? Before or on 3 May. Ada yang dah hantar awal tu bagus. Terima kasih. 3 Mei 3 Mei bila? 3 Mei tak lama, minggu depan dah kan? Sepatutnya dah siap lah. Lupa kita dah bagi cukup tu. Kalau kamu Madam nak hantar dalam PDF ke Word? PDF atau Words, dua-dua saya terima. Mana-mana pun tak apa yang kamu rasa kamu selesa dengan file tu. Kalau PDF pun okey. Words pun boleh juga saya terima. Okey. Kalau tak nak dia lari-lari, nak dia punya setting tetap elok, tukar kepada PDF. Sebab Words ni kan kalau dia masuk dalam komputer lain, dia ikut setting komputer tu dia akan lari kan. Tukar kepada PDF kalau kamu tak nak. Kalau kamu ada guna gambar ke figure apa-apa, kamu tak nak dia lari dia punya setting tu, kamu tukarkan kepada PDF. So bergantung kepada essay yang kamu hasilkan lah. Kalau ada gambar tu better dalam PDF lah. Okay. Alright, assignment individual tadi. So ingat 3 Mei lah kena hantar. So jangan tangguh. Sebabnya nanti akan ada yang lain pula. Sebab sekarang Doktor, ya. individual tu similarity tak boleh lebih berapa persen? 20%. Okay. Boleh buat dalam BM kan? Boleh. Boleh diterima. Kalau buat dalam BM tu kira terror lah Maksudnya kamu kena translate kan. Dan kamu lebih faham kalau kamu buat dalam BM. Cuma make sure ayat kamu dalam bahasa Melayu tu betul lah. Jangan direct translation ke. Nanti pening saya nak bacanya. Kan efek markah kamu lah. So buat karangan bagi sedap lah dibaca bagi logic make sense boleh diterima. Okay. Itu tentang individual assignment. Sekarang saya nak masuk dalam berkenaan dengan group assignment Group assignment. Kita akan ada 2 group assignment. Satu.
Saya nak share yang satu. Okey, boleh nampak tak? Hello? Boleh doktor? Boleh doktor. Okey, good. Ini group assignment problem solving Problem solving. So untuk problem solving ni dia ada 5 problems. Problems yang merangkumi 5 chapter yang terakhir lah, iaitu transportation, decision analysis, waiting line, simulation dan juga forecasting. Okay, tapi saya tak letak dia punya types tu. Kamu kena baca soalan tu sendiri dan identify dia tu jenis apa, kaedah apa yang kamu nak kena guna. Nak kena guna dia problems untuk waiting line ke, dia problems untuk decision analysis ke, kamu kena baca soalan tu lah. Sebab saya tak nyatakan. Okay. Cuma benda penting yang saya nak highlight dekat sini untuk problem solving Ini assignment problem solving. Okay, kamu dikehendaki menyelesaikan kelima-lima masalah ni dengan kaedah yang telah diajar lah. Tapi saya tak ajar lagi dekat kamu decision analysis, waiting line, simulation dan forecasting. Yang saya dah ajar cuma transportation problem saja. Okay. So tak apa, kamu boleh cuba buat soalan transportation tu dulu. Nanti bila dah ajar yang lain tu, topik yang seterusnya tu kalau kamu nak explore sendiri pun bagus. Kalau nak dapat, nak tengok lecture dulu pun boleh. Tapi kamu dah boleh start baca lah dia punya problems tu. Okey, cumanya nak highlight dekat sini, kamu perlu menggunakan software untuk sekurang-kurangnya 2 daripada problem yang saya bagi ni. Semua ada 5 problem. Jadi kamu kena guna software untuk sekurang-kurangnya 2 daripada problem yang diberi. Kalau nak guna untuk semua pun boleh. Tapi kalau nak guna manual, nak kira sendiri, at least 2 kena guna software. Software tu tak kisahlah kamu nak guna Excel ke, UM ke ataupun ada software lain ke yang kamu rasa boleh guna, SPSS ke, terpulang. Tapi yang penting guna software. Tengok, saya nak bagi kamu explore lah untuk yang assignment ni. Kamu menggunakan software. Jadi kalau boleh guna Excel tu baguslah Kamu buat formula kamu sendiri. Jadi kalau kamu nak yang mudah tu kamu boleh cuba guna QM QM dia boleh generate terus. Boleh try carilah dan cuba solvekan kelima-lima problems ni. Yang pertama, okay, submission date dia 11 bulan 6 2021. Okay. Berapa lama lagi? Lambat lagi kan? Saya bagi awal supaya kamu boleh bersedia Okay. Itu satu. Satu lagi yang saya nak share. Yang ini. Okay. Nampak ke? Sekejap, saya tak share lagi. Okay, yang ini group assignment yang kedua Group assignment yang kedua ni presentation. Okay, untuk yang ini dia dah ada date dia dah. So dekat sini hari ni apa yang saya nak kamu buat ialah, boleh nampak tak topik tu? Boleh nampak tak? Nampak. So, ada 8 topik dekat sini. So setiap group akan pilih satu topik lah. Siapa cepat dia dapat lah topik ni Jadi hari ni saya nak minta kamu
pilih topik untuk grup masing-masing. Jadi dia punya tarikh untuk presentation dah ada kat sini. Okay, untuk assignment ni, kamu perlu discuss topik yang kamu dah pilih dengan group member dan create presentation presentation slide ke, ikutlah bergantung kamu nak guna apa. Kamu nak guna slide ke, kamu nak guna Excel ke, kamu nak guna software lain ke untuk present nanti sebabnya kamu kena present topik tersebut. Konten dalam topik tu, apa yang kamu nak cerita dalam presentation kamu tu boleh rujuk di bawah ni Outline presentation ni, pertama sekali mesti ada introduction lah. Apa dia topik tu, kamu kena bagi background dia dulu, apa dia kan yang kamu nak cerita tu. Kemudian content. Content ni dia akan cerita tentang topik tu lah, apa dia isi dia, application ke, kenapa dia penting ke, bergantung kepada topik yang kamu pilih. Dan last sekali, conclusion. Biasanya content ni yang banyak kan. Content ni kamu kena bahagi-bahagilah ikut dalam masing-masing untuk present Jadi tools untuk presentation tu saya open Maksudnya kamu boleh nak guna PowerPoint ke, nak guna Excel ke, nak guna Words ke, nak guna video ke apa ke, tak kisah. Tapi make sure kamu boleh connect dengan Webex lah sebab kita akan present menggunakan Webex waktu kelas So waktu kelas tu saya dah pilih dari kat sini. Ni semua tarikh-tarikh yang kita ada kelas lah. So kamu boleh pilih lah, maksudnya satu kelas tu akan ada 2 presentation lah. Kalau tengok kat sini ada 2 date, 2 kali untuk satu date. Maksudnya topik tu akan dipresent pada tarikh tersebut. Okey, saya dah tetapkan yang tu. Kemudian apa lagi syarat dia? Syarat dia every group member must involve in explaining the topic. Saya tak nak seorang je bercakap cerita dari A sampai Z. Saya nak tengok komitmen semua Sebabnya kita ada rubrik untuk presentation ni. Okay. Ini kan group assignment kan. So kamu kena pandai-pandai lah di antara kamu untuk membahagikan yang mana yang patut dan macam mana nak bagi presentation kamu tu menarik dan berkesan Okay. So rubrik dia ada bawah ni, communication skill. Yang ni untuk communication skill. Clear delivery. Jadi able to with great clarity. Maksudnya kamu kena faham dulu topik yang kamu nak present tu supaya kamu boleh menyampaikan dengan jelas. Kemudian nak tengok dari segi confident able to deliver ideas with great confidence. Kena confident lah dengan topik yang kamu pilih tu. Kemudian effective and articulate delivery of ideas. Ability to deliver idea with great effect and articulate. Maksudnya yang tadi kamu dah confident kan. Yang ni kamu kena dia ada kesan kepada orang yang kamu present tu lah, kepada kawan-kawan kamu dalam kelas dan juga pensyarah sendirilah. Okay. Right. Kemudian understand and respond question. So nanti kita akan ada sesi Q&A lah So kawan-kawan semua boleh bertanya tentang topik yang kamu present. Jadi masa untuk kamu present ni ialah 20 minit 20 minit. Lepas tu 5 minit kemudian kita buat Q&A sikit lah. Saya akan open lah untuk semua bertanya. Sebab topik berbeza kan. So setiap grup tu dia kena jadi expert untuk topik dia. Jadi grup lain tu dia kena tanya grup yang nak bertanya tu dia kena mention dari grup mana. Sebab soalan pun kita akan bagi markah lah yang tu lain, yang tu kira lain. Tapi dalam ni markah yang ni based on rubrik lah. Okay, yang bonus tu cerita lain. Tapi yang tu saya yang akan bagilah. Okay, kemudian last sekali adapt delivery to audience level.
able to fully deliver ideas appropriately very well. Maksudnya kamu kena boleh berkomunikasi lah dengan audience dan sesuai dengan audience. Jangan kamu seorang je faham apa yang kamu present tu. Kamu kena make sure that your friends are able to understand what you are talking about. Okay. Jadi itu yang saya nak sampaikan untuk kelas hari ni lah. Ada apa-apa soalan tak untuk yang ni? So, muka surat sebelah. Okay. So, untuk presentation tu, saya prefer kalau kamu bagi sebelum kamu present Tapi tak apa. Last date saya bagi sampai 16 Jun juga ya. Tapi saya prefer sebelum present tu, sebelum tarikh ni, katakan kamu nak present 2 Jun kan. Sebelum 2 Jun tu kamu dah bagi dah slide presentation ataupun bahan yang kamu nak present tu dekat saya. Tu lebih proper lah. Tapi kalau kamu tak sempat, kamu bagi on that date pun boleh. Kalau tak boleh juga, last date saya bagi peluang yang tadi tu lah 16 Jun tu. Sebab setengah tu mungkin dia nak improve lagi. Dia nak hantar lambat sikit. So 16 Jun lah tarikh yang terakhir. Untuk kamu hantar bahan-bahan yang kamu dah present ataupun akan present. Ada soalan tak untuk yang ni? Tak ada tu. Ada. Semua faham? Sekejap, maksudnya tajuk ni kita pilih lah, bukannya doktor yang pilih. Ketua pilih. Ketua bagi nama lah grup mana, lepas tu bagi nama ketua dekat saya. Kamulah yang pilih daripada 8 ni. So siapa yang cepat bagi pilihan tu, saya akan masukkan dululah nama dia untuk tajuk tu. Bila boleh pilih doktor? Boleh pilih sekarang. Ya, okey, sekejap. Boleh berbincang lah dengan group member apa benda ni. So saya bagi masa untuk kamu berbincang siapa dah ada keputusan boleh maklum dekat saya. Kamu ingat lagi tak group member kamu siapa? Maklumlah tak boleh berjumpa kan? Boleh semak balik dalam WhatsApp tu ada senarai nama grup kan? Okey, nampaknya ada orang dah buat. Grup 4 dah pilih So grup 4 pilih topik 7. Di topik 5 dan 7 dah tak boleh ambil dah telah dipilih. G5 pula marah G3 saya tersedap type.
Okay, tinggal 3 topik je lagi. Siapa yang minat logistik boleh ambil topik 1 Tinggal simulation, waiting line dan juga transportation je. Siapa lagi yang belum pilih? Grup 2, grup 4, grup 4 dah. Grup 8, grup apa yang tak ada ni? Grup 3, grup 3 ada. Grup 6. Masih berbincang 3 grup ni. Dah ada keputusan. Takes your time. So ada 2 je. Tinggal 2 je lagi tajuk. Memanglah kena pilih betul-betul sebab kamu kena faham tajuk ni dan kamu kena cari maklumat, kamu sendiri kena faham dan kamu kena explain dekat audience nanti dekat kelas ni lah. Semua ahli kelas ni akan tengok presentation kamu. So presentation tu ikut kreativiti masing-masing Cuma yang penting ikut guideline yang diberilah. Kena ada introduction. Content tu open lah dekat kamu. Kamu nak cerita apa dulu yang kamu rasa sesuai, kamu boleh cerita nak guna rajah ke, nak masukkan video ke tiba-tiba boleh. Tapi kena pandai connect dengan Webex lah video tu takut nanti tak boleh nak pasang ke tak bunyi ke. Kalau nak guna video lah Kalau video tak apalah, kamu sendiri boleh bercakap. Okay. Ada 2 grup lagi ni. Kalau salah satu grup pilih, satu grup lagi tu tak payah buat keputusan. Maksudnya yang tinggal tu adalah tajuk kamu lah. Oh, semua dah pilih dah. Saya tak tengok. So, ni grup 6. So, grup 2. Grup 2 kat sini. Saya silap tengok. Jadi yang bawah ni grup 8. Okay, betul. Apa yang saya type ni kamu tolong semak kejap. Takut saya ambil maklumat yang tak betul. Semua dah puas hati Dah pilih dah. So hari ni saya bagi peluang untuk kamu buat draft lah untuk assignment ni assignment presentation ni. Sebabnya yang ni walaupun kita tak belajar lagi tentang forecasting semua ni, kamu boleh dapatkan maklumat dia melalui pembacaan jadi dah boleh mula buat lah. Itu saja. So kamu punya midterm break 7 bermula 7. Jadi kita akan ada 2 kelas lagi sebelum kamu bercuti. Tolong aware kita ada kuis pada hari Ahad dan hari Rabu tu insya-Allah kita akan masuk topik yang barulah Lepas kita dah habis semua topik untuk linear programming, kita akan masuk topik baru, decision analysis. So untuk kelas hari ini saya tinggalkan kamu dengan perbincangan untuk presentation ni lah Boleh tak bincang yang ni sebab ini dah ada deadline dia. Untuk problem solving
Tak apa, yang tu kamu masih ada masa lagi sebab saya belum habiskan lagi semua topik ya. So kamu boleh start dengan assignment presentation dulu. Okay, yang tu saja saya rasa. Saya akan stop di sinilah untuk bagi peluang kamu buat discussion ya dengan group masing-masing ya. Okey kelas. Sekian, terima kasih kerana hadir. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Doktor. Terima kasih, Doktor. Sama. Ada yang boleh scan ke tadi? Saya share semula ya QR code.